Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 Design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support Kimi Scoverto licinkan 200 stok ini dalam masa 3 hari. Saiz dari S sehingga 4XL. Jersey ini ready stock out. So please dapatkan segera kerana stok sangat terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Ikuto ya rodomo. Alright, first of all aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Basim Kamal dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya thanks. Terusnya daripada Ulwan Salehan dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya thanks. So guys, Basim Kamal, Ulwan Salehan, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada korang yang nak beri sumbangan kepada channel ini ataupun nak hadiahkan kepada channel ini, jangan lupa untuk sertakan komen korang dengan super thanks. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Monkey D. Luffy ialah protagonis manga One Piece karya Ichiro Oda. Berasal dari East Blue, Luffy mengetuai kru Lanun Topi Jerami dan berhasrat untuk menjadi Raja Lanun. Selama bertahun-tahun, Luffy telah menjadi salah satu orang yang paling kuat di dunia dan kebanyakannya adalah disebabkan oleh kemampuan buah syaitannya menggunakan kuasa buah Hito-Hitonomi model Nika. Luffy telah menjadi orang getah dan tubuhnya membolehkan dia mengakses kuasa tertentu dan ia dikenali sebagai Gear. Lama-kelamaan Luffy telah menggunakan gearnya yang menjadikannya cukup kuat untuk melawan musuh-musuh terkuat di dunia ini. Dan jom kita kaji setiap gear Luffy dan bahas tentang Gear 6 maupun form Luffy yang seterusnya. So tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Gear 2. Gear 2 mula diperkenalkan semasa Water 7 Saga sedang berlangsung, di mana ia ditunjukkan dalam pertarungan Luffy menentang Blueno di Tower of Law. Gear 2 ini muncul setelah Luffy melihat anggota Cyberpol 9 menggunakan kaki mereka untuk bergerak dengan sangat pantas. Walaupun Cyberpol 9 mempunyai latihan selama bertahun-tahun untuk melakukan perkara ini untuk menghasilkan teknik ini, Luffy menggunakan kuasa buah devilnya untuk mengepam darahnya dengan lebih pantas dan dengan itu membius badannya, memberikannya lonjakan tenaga. Kekuatan ini juga membuatkan peluhnya menyejat, memberikan kesan uap yang keluar dari badannya. Gear 2 menjadikannya sangat pantas dan berkuasa, namun dari segi kekuatan fizikal ia sememangnya bukan yang paling mengagumkan. Di antara semua gear Luffy, Gear 2 adalah yang paling asas. Walaupun begitu, tapi tetap dengan Gear 2 Luffy mampu untuk mengalahkan salah seorang daripada Cyberpol 9, which is Blueno. Seterusnya Gear 3. Gear 3 juga diperkenalkan oleh Luffy semasa Water 7. Gear 3 adalah salah satu lagi teknik yang meningkatkan kekuatan Luffy secara drastik. Untuk menggunakan Gear 3 ini, Luffy akan menggigit ibu jarinya dan mengepam udara ke dalam tulangnya, menjadikannya besar dan dengan itu mengubah anggota badannya menjadi giant sebenar. Dijangkakan semua serangan yang Luffy ada dalam senjata Gear 3-nya melanda lebih keras daripada mana-mana serangan biasa. Namun sebaliknya, dia akhirnya mengorbankan dan mengurangkan kelajuannya. Selepas time skip, Luffy telah mengatasi kelemahan ini kerana dia belajar mengawal Gear 3 dengan lebih baik dan mengelak daripada mengecut selepas menggunakan gear ini. Seterusnya Gear 4. Dalam Gear 4 ada beberapa sub form, which is Bounce Man, Snake Man dan juga Tank Man. Untuk Gear 4 model Bounce Man, salah satu daripada gear Luffy yang paling pelik tetapi agresif daripada kesemuanya. Teknik ini mula muncul semasa pertarungan Luffy dengan Doflamingo dan sejak itu gear ini telah menjadi pilihannya dalam bentuk Gear 4. Walaupun tidak setank Tank Man atau sepantas Snake Man, ia mendapati keseimbangan yang tepat antara kedua-duanya. Bounce Man menggunakan keanjalan yang berasal dari penguncupan berat getah akibat haki dan dengan itu melancarkan serangan yang membawa kuasa besar di belakangnya. Ia juga membolehkan Luffy terbang menggunakan prinsip yang sama, memberikannya satu lagi dimensi semasa pertarungan. Bounce Man Raw Power sudah cukup kuat untuk menghantar Kaido terbang dengan Gomu Gomu no Kong. Walaupun ternyata Yonko yang perkasa itu tidak mengalami kerosakan akibat haki yang lemah daripada Luffy pada ketika itu. Gear 4 model Tank Man Staff Version. Luffy menggunakan bentuk Gear 4 ini semasa melawan salah seorang daripada 3 Commander Big Mom, which is Charlotte Cracker. Semasa pertarungan ini, Luffy makan biskut yang banyak dan terima kasih juga atas bantuan Nami dan berubah menjadi saiz yang sangat besar dan tidak membiarkan power ini sia-sia. Luffy menggunakan Gear 4 dan memasukkan versi Staff Tank Man-nya. Seperti yang dijangkakan, form ini mempunyai
mempunyai keupayaan pertahanan yang lebih hebat. Ia cukup kuat untuk menahan serangan terus dari Charlotte Cracker dan satu pukulan kepadanya dengan serangan balasnya yang dipanggil Gomu Gomu no Cannonball, sehinggakan serangan itu menghantar Charlotte Cracker berbatu-batu jauhnya dan menyebabkan dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Di antara semua gear Luffy, Tankman Staff version kelihatan paling tidak masuk akal, tetapi ia masih berfungsi dengan baik. Seterusnya, gear 4th model Snake Man. Snake Man ialah salah satu bentuk Luffy yang paling mengagumkan yang digunakannya semasa melawan Katakuri, seorang lagi Commander Big Mom. Tidak seperti Tankman, form ini lebih memfokuskan pada kelajuan dan direka bentuk untuk menentang orang yang mempunyai Kenbun Shokuhaki yang cukup luar biasa. Malah seseorang seperti Charlotte Katakuri yang boleh melihat masa depan dengan Kenbun Shokuhakinya menghadapi masalah untuk mengikuti kelajuan Luffy Snake Man ini. Semua serangan Luffy dalam Snake Man dijarak dan mengenai sasaran dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Titik lemah form ini ialah ia mengorbankan pertahanan tambahan yang Gear 4 tawarkan untuk kelajuan tambahan. Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Gear 5. Semasa pertarungannya dengan Kaido, Luffy membangkitkan buah syaitannya dan berubah menjadi Dewa Matahari Nika. Dan kemunculan Nika ini sungguh luar biasa sehinggakan World Government sendiri, which is Gorosei, mengatakan untuk tidak membiarkan semua orang tahu tentang keadaan ini kerana Joy Boy ataupun Nika ini mampu untuk mengubah nasib dunia. Yang paling mengagumkan dari semua gear Luffy, form ini memberikan Luffy power yang hampir tidak terhad dan hanya terikat oleh imajinasinya. Gear 5 membolehkan Luffy menggunakan semua jenis gear dan haki secara bebas sambil mengubah bentuknya dan realiti sekeliling mengikut kehendaknya. Setakat ini, perkara yang mengehadkan penggunaan Gear 5 oleh Luffy adalah kurang pengalamannya dan juga stamina. Tetapi walaupun ketika Luffy bereksperimental dengan potensi Gear 5 terhadap Kaido, dia boleh dikatakan almost unstoppable. Dengan gembiranya, Luffy telah melanggar semua aturan-peraturan pertarungan dengan logik Looney Tunes-nya dan akhirnya secara tidak langsung dia telah menukar sistem pertempuran dengan cara yang berbeza, dan ini hanya Monkey D. Luffy sahaja yang mampu untuk lakukannya, dan aku yakin masih banyak kemampuan yang bakal Luffy tunjukkan dengan Gear 5-nya ini. Alright guys, untuk possibility Luffy akan naik taraf ke Gear 6 ini, pada aku it is an endless possibilities yang Luffy bakal tingkatkan kekuatan dia, sebab si Baka Sencho kita ni tersangat amatlah kreatif masa bertarung. Kita boleh tengok masa dia lawan dengan Arlong, Crocodile, Foxy, Gecko Moria, Big Mom, Katakuri, Charlotte Cracker dan sebagainya. Serta dia juga fleksibel dan adaptif untuk segala situasi. Dia bahkan mampu untuk keluarkan cara inovatifnya yang tersendiri untuk menggunakan kuasa dan mampu untuk keluarkan gear mana yang dia suka. Dari gear second yang digunakan sehinggalah gear 5 ketika di Wano. Namun One Piece nampaknya makan tahun juga untuk tamat, dan kita dapat saksikan penggembaraan Mugiwara Pirates di dalam final saga ini baru sahaja bermula. Ini saga tau, bukannya arc. Apa maksud saga? Apa maksud arc? Senang cerita, dalam saga ni adalah himpunan-himpunan arc, dan arc ini adalah himpunan-himpunan chapters. Kita tengok dalam Summit War Saga macam mana. Sorry, aku
bandingkan dengan Summit War, sebab pada aku Summit War ataupun Marineford War adalah war paling dahsyat lah sepanjang siri One Piece ini. Tengok dalam Summit War saga sahaja pun dah ada Sabaody Arc, Amazon Lily Arc, Impel Down Arc, Marineford Arc dan Post War Arc. Ada 5 arc dalam Summit War saga. Come on brother, this is the final saga. Surely akan ada satu setup yang besar yang akan dibuat oleh Oda, dan bayangkan dari awal sampai sekarang preview chapter 1099 mengatakan yang insiden Egghead Arc ini akan jadi pencetus terbesar dalam One Piece, dan baru-baru ni pun dikatakan Arc Egghead ini akan menjadi historical event. Kalau kata historical event, surely Egghead Arc akan senasib dengan, kalau tidak pun Lelousia Incident, maybe Ohara Incident. So kalau dalam Summit War saga ada 5 arc, pada aku mungkin dalam final saga ini akan ada lebih daripada 5 arc, sebab banyak benda yang belum lagi settle. Masa Summit War baru ada fight antara Marine versus Lanun, tapi kali ini dalam final saga banyak lagi pihak yang akan terlibat. Revolutionary Army lagi, Holy Knight lagi. So surely final saga ini akan jadi panjang. Jadi untuk siri One Piece ini nak tamat memang akan memakan masa beberapa tahun lagi, dan kebarangkalian Luffy untuk meningkatkan lagi kekuatan dia almost, aku boleh cakap 99%. Sebelum ini masa Summit War, Luffy is not a center character, sebab dalam peperangan tu is all about Yonko yang cuba nak selamatkan komander dia dan terpalit kepada Luffy sebab Ace adalah abang saki dia. Dan pada masa tu juga Luffy belum develop skill-skill dan kekuatan-kekuatan yang dia ada sekarang ini. Lepas ni aku boleh guarantee yang Luffy akan menjadi the center character yang perlu sama ada bertempur directly versus Shanks, Cross Guild, ataupun somehow meyakinkan these two Yonko untuk menjalinkan pakatan untuk menumbangkan the world government. Dan tu tak termasuk Monkey D. Dragon lagi kan. Jadi untuk sampai ke tahap ini, Luffy perlu dan wajib tingkatkan lagi kekuatan dia pada masa akan datang, meningkatkan lagi karisma dia, aura dia untuk memimpin pasukan tempur dia pada masa akan datang. Sebab Gear 5 Luffy hanya cukup kuat untuk mengalahkan Kaido yang bukan lagi the final villain. Paling kurang pun pada masa akan datang Oda akan perkenalkan subforms untuk Gear 5 sama macam Gear 4, dan untuk menundukkan the final boss, the final villain, Luffy perlu untuk keluarkan Gear 6-nya. So what do you think guys? Please drop down your comment in the ruangan komen dekat bawah, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi